Sidang hadirin, tajuk seminar kita pada kali ini ataupun pada hari ini hingga keesokan hari insya-Allah kita akan berbicara, kita akan berbincang tentang iman di sisi orang asing. Sebahagian daripada kita mungkin tertanya-tanya, bahkan mungkin tajuk yang ditampal di luar sana langsung berbeza dengan apa yang tuan-tuan dan puan-puan sekalian lihat di skrin ini pada hari ini dan di pamphlet yang dibekalkan, yang diberikan, yang mana di luar sana seminar iman orang asli. Jadi ini mungkin menarik minat ramai lagi orang yang akan datang. Cuma sebenarnya tajuk dia seminar iman di sisi orang asing. Ia merupakan rentetan daripada program yang pernah dianjurkan oleh sahabat-sahabat kita daripada Bukit Jelutong, di mana ataupun daripada Kelang, mereka anjurkan program bermulanya asing. Lebih kurang dalam 3-4 bulan yang lalu, iman ataupun bermulanya asing, yang mana kembali kepada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, bada'al islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu bermula dengan asing dan ia akan kembali asing, dan sesungguhnya kabar gembiralah, berita gembiralah bagi mereka-mereka yang asing. Maka hasil daripada penamaan yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan al-ghuraba, yang mana ia membawa erti ahlus sunnati wal jamaah, maka kita menggunakan nama tersebut iaitu dengan panggilan orang asing. Maka iman di sisi orang asing adalah iman di sisi ahli sunnati wal jamaah. Maka ini yang perlu kita fahami. Jadi kita akan membicarakan tentang rukun iman. Mungkin kita tertanya-tanya mengapa topik ini menjadi pilihan, mengapa tidak isu-isu yang berlegar di sekitar kita menjadi fokus dan perbincangan di dalam seminar ini. Maka saya menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam banyak ayat-ayatnya di dalam Al-Quran. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-A'raf, walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ataupun walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Maksudnya, sekiranya orang-orang kampung ataupun tempat-tempat tertentu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya kami akan membuka bagi mereka keberkatan daripada langit dan bumi. Jadi kerana ini kita memilih topik iman, kerana iman yang menjadi titik, iman yang menjadi punca bagi segala kejayaan, bagi segala keberkatan, bagi segala rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila manusia tidak memahami iman, manusia tidak memahami konsep iman, bagaimana nak beriman kepada perkara-perkara yang bakal kita bicara nanti. Rukun iman, amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadar khairuhu wa syarruh, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada rasul, beriman pada hari kiamat, dan juga beriman kepada qada dan qadar. Apakah kita semua memahami bagaimana kita nak beriman dengan perkara-perkara ini, ataupun sekadar kita hanya mengetahui susunannya sahaja? Jadi ini yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian apabila hari ini manusia tidak memahami konsep iman. Maka berlaku di luar sana demonstrasi-demonstrasi. Kita nak mai ke sini pun payah. Juga berlaku di luar sana tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara-perkara maksiat, perkara-perkara mungkar yang tak perlu kita sebutkan di sini. Sebab sini kita berbincang dengan akademik tuan-tuan dan puan sekalian. Kita bukan nak menyentuh apa-apa isu ataupun perkara-perkara yang berlaku di sekitar kita. Kita cuma nak bagi fokus tentang apa yang diartikan dengan iman. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nur ayat yang ke-55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Subhanallah. Wa la yubaddilanna lahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah berjanji kepada orang yang pertama, orang yang beriman daripada kalangan kalian, dan kedua kepada orang-orang yang beramal dengan amalan yang saleh,
Dua orang ini Allah janjikan kepada mereka, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka kekuasaan di atas muka bumi seperti mana Allah Subhanahu wa taala berikan, anugerahkan kepada orang-orang sebelum daripada mereka. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah Subhanahu wa taala sambung lagi. Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita, bukan sekadar kekuasaan yang kami berikan kepada mereka, kami juga berikan kepada mereka wala yumakkinanna lahum fil ardh, ataupun wala yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum. Kami kukuhkan agama yang telah diredhakan ke atas mereka. Bukan setakat itu, wala yubaddilanna lahum min ba'di khaufihim amna. Allah Subhanahu wa taala akan tukarkan segala ketakutan, kerisauan, kebimbangan yang berlaku dalam masyarakat kita pada hari ini kepada suatu keamanan, dengan syarat iman dan amal yang saleh. Yang mana ciri-ciri orang beriman dan orang yang beramal dengan amalan yang saleh ini, Allah jelas, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a. Mereka menyembahku dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka-mereka yang beriman dan beramal saleh. Jadi pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apakah kita semua memahami konsep iman? Cara kita nak beriman, ya, kita boleh sebut beriman kepada Allah. Aku faham beriman kepada Allah, percaya kewujudannya. Bukan itu topik perbincangan kita, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Terlalu sempit. Bagaimana beriman kepada para malaikat? Apakah kita mengenal para malaikat? Kita mengenalnya melalui lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Raihan je. 10 malaikat yang dinamakan, bahkan dalam di antara nama-nama yang dinyanyikan tidak disebut pun oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Begitu juga beriman kepada Alkitab, apa yang kita kenal dengan Al-Quran, apa yang kita ketahui dengan Al-Quran. Begitu juga beriman dengan Rasul-Rasul, apa yang kita kenal, apakah kita mengenal Rasul kita dan tanggungjawab kita ke atas Rasul kita. Hak-hak Rasul kita, apakah kita telah menunaikan hak-hak baginda sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga tentang hari kiamat. Pada hari ini berlaku tsunami, keluar pelbagai artikel, disebarkan dalam internet dan sebagainya. Kepanasan bumi pada hari ini yang meningkat, keluar pelbagai artikel, oh ini kiamat dan sebagainya. Apakah ini caranya kita nak beriman dengan hari kiamat? Dan masalah yang besar lagi, beriman dengan qada dan qadar. Saya mengalu-alukan ketibaan Al-Fadhil Ustaz Zainal Abidin daripada Mustasyar Islam Saudi di Malaysia. Ahlan wa sahlan, marhaban bikum. Sedang hadirin tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beriman pada qada dan qadar. Berapa ramai manusia-manusia pada hari ini yang salah faham konsep beriman kepada qada dan qadar, bahkan tidak memahami langsung, menyebabkan sebahagian kelompok tergolong daripada kalangan golongan-golongan yang kita namakan suatu ketika dahulu disebut sebagai qadariyah, yang menolak beriman kepada qadar. Yakin boleh kita yang bina kehidupan kita sendiri, wujud manusia seperti ini. Tak faham konsep iman kepada qadar. Begitu juga wujud manusia-manusia yang mana keterlaluan dalam memahami konsep tawakal. Serah semua, tak ada usaha. Salah faham konsep beriman kepada qadar.